Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan diterima dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keamanan kepada kita. Dan dengan nikmat keamanan ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Kita dapat menjalani kehidupan harian kita dengan tenang. Dan di sana ada saudara-saudara yang seakidah dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditarik nikmat keamanan, sehingga setiap hari mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan. Kalau kita di negara kita, mungkin kita boleh bertanya, apakah menu ataupun sarapan yang kita nak makan esok? Besok nak masak apa? Nak makan apa? Tetapi saudara-saudara kita di sana mungkin bertanya, apakah ada harapan untuk kami hidup ataupun tidak pada esok hari? Maka bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mana kita mengaku bahawa kita adalah seorang Islam, maka sewajibnya ada di dalam diri kita rasa kesedihan. Sewajibnya dalam diri kita ada rasa kesempitan atas apa yang Allah uji pada saudara-saudara kita. Kerana orang Islam itu bersaudara, dan persaudaraan akidah itu adalah lebih utama daripada persaudaraan adik-beradik, persaudaraan silaturahim ataupun persaudaraan darah. Kerana bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, Allah tak tanya siapa adik-beradik kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan persoalkan kita, siapakah saudara-saudara seakidah dengan kita. Maka bila mana dalam diri kita menyatakan bahawa saudara-saudara seakidah dengan kita adalah orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara-saudara kita. Maka pasti Allah akan bertanya kepada kita suatu hari nanti, apakah tanggungjawab kita? Apakah yang kita lakukan bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji saudara-saudara yang seakidah dengan kita? Maka ketika itu, apa yang kita nak jawab kepada Allah? Sekiranya saudara-saudara kita diuji, sedikit pun kita tidak pernah mengangkat tangan berdoa kepada Allah supaya memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita, kepada mereka. Apa yang kita nak jawab dengan Allah sekiranya dana-dana ataupun peti-peti sumbangan dibuka, maka sedikit pun kita tidak pernah menghulurkan
apa yang ada pada kita untuk bantu mereka, maka itu masing-masing boleh jawab. Tepuk dada, tanya iman. Kalaulah apa yang berlaku pada dunia Islam sekarang kita tak rasa apa-apa, maksudnya di sana iman kita adalah iman yang sedang sakit. Iman kita adalah iman yang tidak sempurna. Maka ketika itu perlu kita bermuhasabah. Tapi kalau dalam diri kita ada rasa kesempitan, kita rasa sedih, kita rasa geram kepada musuh-musuh Allah, kita minta Allah turunkan bantuan, hancurkan musuh-musuhnya, dalam jiwa kita tak tenteram, tak tenang, kita lihat penderitaan-penderitaan mereka, kita juga turut rasa, dan kita mampu untuk membantu dengan sekadar apa yang kita ada, maka mudah-mudahan itu telah memadai untuk kita berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, suatu ketika dulu aku pernah mengangkat berdoa kepadamu, mengangkat tangan berdoa kepadamu supaya diberikan pertolongan dan perlindungan kepada saudara-saudara yang seakidah denganku. Maka ini adalah tanggungjawab kita. Ini adalah persaudaraan akidah, di mana orang-orang Islam dihina, dicerca, diperlakukan seperti mana tidak ada sebarang harga. Anak-anak orang Islam dibunuh, tanah orang Islam dirampas. Maka kalau kita tidak ada rasa sesuatu dalam diri kita, maka itu adalah satu penyakit yang sangat besar yang perlu kita ubati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan rasa sayang kita kepada saudara yang seakidah dengan kita, dan kita rasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini. Hari ini kita boleh pandang wajah isteri kita, kita boleh pandang wajah anak kita, cucu kita, kita boleh rasa aman untuk beribadah. Maka semua ini adalah nikmat-nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai satu mukadimah. Mudah-mudahan Allah membantu saudara-saudara seakidah dengan kita. Allah menghancurkan musuh-musuh Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Dan mereka sudah pasti bila mana diuji, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan sekurang-kurangnya mereka ada laluan-laluan untuk mencapai syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan himpunan kisah benar tapi pelik, pada kisah yang ke-14, iaitu tajuk yang berkaitan tentang ain yang memudaratkan. Biasa tak kita dengar tentang ain? Ain ni kalau dalam bahasa Arab maksudnya mata, tapi ini bukan yang dibincangkan, bukan berkaitan dengan mata, tetapi adalah satu penyakit ataupun satu perkara yang ada dalam dunia Islam tetapi ramai orang yang tidak mengetahui. Dan ia adalah satu hakikat yang hanya dengan pandangan mata, sama ada dia datang dengan rasa dengki ataupun iri hati, ataupun pandangan mata yang takjub tanpa meletakkan kebesaran Allah, tanpa meletakkan hak Allah di hadapan, maka dia boleh memusnahkan kehidupan, dia boleh memusnahkan harta benda. Kan kita biasa dengar ain. Ain ini kalau boleh senang saya kata, kadang-kadang ada dalam kehidupan orang Melayu tapi tak disebut ain. Pernah, tak tahulah tuan-tuan, tapi saya dulu kalau masa kecil-kecil, kalau tengok baby yang sihat, kan, baby yang comel montel tu tak boleh sebut gemuk. Kan, kalau kita pandang, gemuknya budak, terus kena marah. Jangan sebut gemuk, sebut sihat. Sebut, kan, maksudnya kalau kita sebut gemuk tu nanti dia kata adik nanti boleh jadi kurus. Dia lalu makan boleh jadi tak lalu makan. Biasa tak? Itu lebih kurang, itulah dia penyakit ain, iaitu dengan pandangan mata kita melihat sesuatu tanpa kita meletakkan kebesaran Allah di hadapan, dia boleh memusnahkan, dan dia adalah hakikat yang kadang-kadang kita tak sedar. Kenapa kita tak sihat, kenapa kita rasa sakit, sedangkan di sana ada orang-orang yang memuji apa yang ada pada diri kita tanpa meletakkan kebesaran Allah, maka di sana kita boleh diuji dengan penyakit tersebut. Dan ianya kuat kalau di negara-negara Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, kalau di Mesir biasanya dekat kenderaan mereka akan letak gambar mata. Itu bukan syar'i lah, tapi dia akan letak gambar mata. Itu untuk bagi dia, dengan iktikad letak gambar mata tu boleh terhalang daripada panahan mata yang ajaib yang tidak diletakkan kebesaran Allah. Tapi kalau di Saudi kebiasaannya mereka akan letak Masya Allah ataupun Tabarakallah. Tuan-tuan naik kereta ke, tuan-tuan akan nampak dia letak dekat belakang kereta. Ataupun dekat rumah tu dia akan buat rumah besar-besar, tapi dekat depan dia akan letak Masya Allah ataupun Tabarakallah. Maka ini pemahaman yang mudah untuk saya jelaskan bahawa itu adalah berkaitan tentang ain.
Yang mana ain ini adalah penyakit yang berpunca daripada pandangan mata seseorang kepada sesuatu perkara yang kadang-kadang walaupun tidak ada rasa pandangan itu iri hati ataupun dengki, tetapi dia juga boleh terjadi. Apatah lagi kalau pandangan mata yang diletakkan dengan rasa iri hati dan dengki, maka itu lebih lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 68 ayat ke-51, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan sesungguhnya orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan renungan tajam mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian, yang tak kala mereka mendengar Al-Quran lalu berkata, sesungguhnya dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Maksudnya orang Arab ni ketika mana, orang jahiliah ketika mana melihat Rasulullah SAW dengan pandangan mata mereka, mereka meletakkan rasa benci, dengki kepada Nabi, yang mana dengan pandangan mata mereka itu sebenarnya boleh menyebabkan Nabi SAW jatuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi SAW. Menurut kebanyakan penafsir Al-Quran, termasuk Ibnu Katsir, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, Al-Aiz bin Abdul Salam dan As-Suyuti, masing-masing mentafsirkan ayat kedua terakhir daripada surah Al-Qalam ini sebagai usaha jahat pihak Quraisy untuk menghalang Nabi Muhammad SAW daripada menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Ini disebabkan perkataan la yuzliqunaka itu berasal daripada kata kerja zaliqa atau zalaqa yang membawa makna tergelincir daripada sesuatu tempat. Menurut Ibnu Al-Jauzi, seperti yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lainnya, kata kerja ini kemudiannya digunakan dalam konteks yang lebih luas, merujuk kepada sikap memandang atau renungan tajam dengan penuh kebencian sehingga menyebabkan kemudaratan. Ini maksudnya dia pandang sesuatu benda, dia pandang satu perkara dengan rasa benci, dengan rasa dengki, dengan rasa iri hati supaya nikmat tersebut boleh hilang daripada orang tersebut hanya dengan pandangan mata. Maka itu boleh mengakibatkan kemusnahan. Tanpa, maksudnya dengan tanpa ada bacaan. Maksudnya kalau kita pandang sesuatu tu, kita pandang. Sebab tu orang-orang Arab ni dia kuat utamanya. Kalau pandang kereta, kita besarnya kereta orang tu, hebatnya. Tanpa meletakkan apa-apa, kereta tu boleh aksiden, boleh terbalik dan sebagainya. Kalau rumah boleh runtuh, boleh terbakar. Ini hakikat. Pandangan mata manusia ni dia boleh menyebabkan perkara itu berlaku. Apatah lagi kalau diletakkan dengan ayat-ayat sihir, seperti yang berlaku pada kita orang Melayu. Kadang-kadang dengan pandangan mata akhirnya terpukau, kan? Baru ni dia bagi tahu, kata ada makcik saya, dia keluar, tiba-tiba orang datang, pandang mata dia bercakap, dia lupa bagi semua barang kemas dia, habis, kan? Kadang-kadang itu dengan pandangan mata. Sebab tu pandangan mata ni sebenarnya bahaya. Orang kalau dia dengki, dia tengok tenung je, dia renung tu, dia boleh menyebabkan kemusnahan. Dan ini adalah hakikat. Jangan tak percaya, sebab ini Nabi SAW yang bagi tahu. Nanti kita akan sampai kepada hadis bagaimana dengan pandangan mata ini boleh memusnahkan. Dia adalah hadis yang sahih. Okey. Kemudian kata Ibnu Abbas, ayat ini menurut Ibnu Abbas menjadi dalil bahawa ain ataupun pandangan mata yang tidak dikawal oleh seseorang yang memiliki pengaruh itu boleh mendatangkan bahaya. Sebab tu dia boleh mendatangkan bahaya. Kan pandang, tengok orang budak ni cerdik, pandai sungguh, lama budak tu dia boleh jadi malas, boleh jadi, pernah jugalah, pernah kena dekat saya jadi macam setiap kali waktu maghrib saya rasa malas, rasa nak tidur. Masa belajar dulu, sampai kawan kata anak rasa yang tadi kena air, dia kata kan. Dan pernah juga kena pada orang rumah saya lah, kan. Niaga, orang makan semua kata sedap, hati dah tak tenteram. Akhirnya tengah masak tu tiba-tiba dia berbuih naik. Dia kata kenapa jadi macam ni?
Sebenarnya tak pernah biasa dia kata ain ni. Sebab tu benda ain ni benda yang hakikat. Kalau hati rasa tak tenteram, dia boleh jadi perkara begitu. Kan kadang-kadang kita tengok perniagaan, orang kita duk kata ini ada orang dengki, ada orang buat. Tak, kadang-kadang dengan perniagaan, dengan rasa masakan, dengan rasa kecantikan. Ada seorang ketika mana kita bincangkan tentang ain ini, ada seorang tu dia ada anak, dia baru datang daripada Malaysia kerja kedutaan. Kan, kemudian anak dia memiliki mata yang buntang, cantik. Semua orang pandang, orang akan kata mata budak ni cantik, sampai mata budak tu berair dan akhirnya dia sempit dan kecil. Kemudian masa kita makan tu, kakak tu dia kata, "Ustaz, ni anak saya ni kena ain Ustaz. Mata dia asalnya cantik, orang puji semua kata cantik, cantik, cantik. Akhirnya jadi macam ni mata anak saya. Saya tak tahu, dulu bawa pergi doktor dan sebagainya. Bila datang dekat Saudi ni baru tahu. Rupanya benda ni dia ada kaitan tentang puji-pujian. Sebab tu kan kita tengok, sebab tu orang larang letak gambar anak ke gambar apa-apa dekat Facebook. Kalau tak ada, diletakkan dengan Masya Allah ataupun Tabarakallah, dan nanti kita akan bincangkan dekat sini. Okay. Sehubungan dengan tafsiran ini, Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi, pakar tafsir dari Andalus, menjelaskan sebagai contoh dalam tafsir beliau Al-Muharrar Al-Wajiz, bahawa antara usaha jahat yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Nabi adalah dengan mencari seseorang yang terkenal, mempunyai pandangan mata yang berpengaruh untuk menganiaya Nabi. Lelaki yang berasal daripada keturunan Asad ini merupakan berupaya memudaratkan makhluk seperti unta hanya dengan menggunakan pandangan matanya. Dia kadang tak payah baca apa, kadang dengan hanya dengan pandangan mata tajam tu dia boleh memusnahkan sesuatu. Biasanya dia kata beliau akan menahan diri daripada makan selama 3 hari. Lalu pada hari berikutnya, beliau akan merenung unta dengan kekuatan yang ada pada matanya, sehingga kan menyebabkan unta itu mati di tempat kejadian. Nampak? Hanya dengan pandangan mata dia pandang unta tu, unta yang sihat boleh jadi mati terus pada waktu itu. Hanya dengan pandangan mata. Tak ada guna ni, maksudnya dengan pandangan mata ni. Sebab tu kena hati-hati dengan ain ni. Nanti Islam akan ajar dekat belakang, nanti dia akan nyatakan bagaimana cara kita untuk mengelakkan diri kita daripada kena mudarat ain ini. Okey. Mereka merancang melakukan perkara yang sama kepada Nabi SAW, tetapi Allah memelihara baginda sesuai dengan janjinya dalam surah Al-Maidah ayat ke-67, yang mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin." Maksudnya, Allah jualah yang akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah serta petunjuk kepada kaum kafir. Tentulah diri Nabi Allah SWT pelihara. Kan? Ada seorang perempuan Yahudi, dia kata, "Aku nak cuba test, betul tak Muhammad ni merupakan utusan Allah?" Dengan dia meletakkan racun pada kambing ataupun peha kambing. Sebab dia tahu Nabi SAW suka peha kambing kan. Maka dia letakkan racun pada peha kambing. Dia kata, kalaulah Muhammad ni terelak daripada makan peha kambing ini, maka aku yakin bahawa dia adalah seorang Rasul. Kerana Rasul ini akan dipelihara oleh Allah daripada sebarang kemudaratan daripada manusia. Tapi kalau dia makan, maknanya dia bukan Nabi dan Rasul. Maka diberikan kepada Nabi daging kambing tersebut. Maka tak kala Nabi nak makan, Jibril halang. Maka terhalang Nabi daripada makan daging kambing tersebut. Maka diri Nabi ini terpelihara. Apa pun juga manusia nak buat, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi Nabi SAW. Maka ada usaha jahat daripada orang musyrikin Quraisy untuk kenakan ain ini kepada Nabi SAW dengan hanya pandangan mata yang boleh memusnahkan. Penjelasan lanjut mengenai maksud bahaya yang terkandung dalam mata ini, maka terdapat banyak hadis yang menerangkan. Antaranya adalah Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, apabila Asma binti Umais radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Adakah anak-anak Ja'far ditimpa ain bahaya kerana pandangan?" Maka Nabi SAW menjawab, ini hadis yang dijadikan hujah bahawa penyakit ain itu adalah hakikat dan benar.
Bila mana Nabi SAW menyatakan al-ainul haq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain wa iza tughsiltum faghsilu. Maka dinyatakan, dia kata dekat sini, ain itu benar-benar wujud, kata Nabi. Jika ada sesuatu yang mendahului qadar, maka qadar itu ialah ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului sesuatu ketetapan Allah, maka benda itu adalah ain. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka hendaklah melakukannya. Maka Nabi bagi tahu antara cara nak mengubat ain ini adalah dengan mandikan orang yang terkena ain itu dengan air basuhan daripada orang yang memuji. Contoh, kalau ada seorang ni dia puji, maka kena ambil air basuhannya dimandikan kepada orang yang dia puji tersebut, barulah benda itu akan terhilang. Menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir yang diberi nama Sahih Tafsir Ibnu Katsir, seseorang yang telah diketahui menyebabkan kemudaratan oleh pandangannya terhadap seseorang yang lain, hendaklah dia disuruh mandi. Air yang telah digunakan olehnya untuk mandi hendaklah ditadah dan dimandikan pula kepada mangsa. Maksudnya dalam ni Nabi SAW ajar, katalah ada seorang budak comel, saya puji dia, tanpa saya meletakkan apa-apa depan, cantik, comel, awak ni gemuk ke apa ke, tiba-tiba budak tu makin hari makin kurus, sakit, demam tak baik-baik. Maka bila dikaji, dia kata, oh ini mungkin punca Ustaz Asri tadi puji dia tak sebut. Maka air basuhan saya ambil wuduk ke, saya mandi ke, air basuhan tu dimandikan kepada budak ni. Ini yang pernah berlaku suatu hari. Masa mula-mula kami duduk di Madinah, saya bawa rumah saya, kita berkenalan dengan seorang kakak ni, dia orang Penang, tapi dia berkahwin dengan orang Arab Yaman, dan Arab Yaman ni asalnya daripada Madinah. Jadi dia sukalah bawa budak-budak Malaysia ni pergi ke rumah dia. Memang kaya lah kan, rumah 4 tingkat, dalam rumah tu ada pembantu rumah siap pakai pakaian seragam. Kemudian kalau orang pergi rumah dia, mungkinlah kan kita yang tak biasa ni duk kata dia, puji dia macam-macam sampai dia sakit. Jadi bila dia sakit tak baik-baik, dia kata mungkin ini punca daripada bawa orang kot. Jadi dia minta kami ni, dia minta izin dengan saya. Dia kata boleh tak nak ambil air basuhan, ambil wuduk ke, siapa yang datang rumah dia ni, dia nak tadah. Masa tu kita tak tahu, kita ini benda apa ni, macam ni nak ni, tak. Lepas tu bila kita tanya para masyayikh, rupanya itu cara untuk kita, maksudnya antara cara yang boleh diambil untuk kita sihatkan semula orang yang kena ain ini. Selain daripada ruqyah-ruqyah tertentu, tapi dia digunakan air tersebut kemudian dimandikan kepada orang yang terkena air tersebut. Maka itu bukan satu benda yang khurafat, tapi itu adalah daripada hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi kata setiap orang yang kena air dan kita tahu dari mana puncanya, maka diambil air basuhan daripada orang tersebut dan dimandikan kepada orang yang kena tersebut. Maka dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau daripada Abu Umamah bin Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, bahawa bapanya pernah pergi bersama dengan Rasulullah SAW menuju ke Mekah, hingga kan mereka melalui sebuah aliran air di Khazar berdekatan dengan Juhfah. Maka yang cerita ni dia pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ayah dia pernah bersama-sama dengan Nabi dalam perjalanan menuju ke Mekah, sampai satu tempat di Juhfah. Juhfah ni adalah tempat miqat bagi orang-orang yang datang daripada arah Syam, Mesir. Orang Mesir kalau dia nak buat umrah, dia kena bermiqat di satu tempat yang bernama Juhfah. Dia antara miqat yang 7 yang ada dekat muka bumi. Kalau orang Malaysia, kalau dia datang daripada Malaysia terus ke Mekah, dia kena bermiqat di Qarnu Manazil. Kalau orang daripada Yaman, tempat miqat dia adalah Yalamlam. Kalau orang yang datang daripada Madinah, tempat miqat dia adalah Bir Ali, kan, atau apa nama, Zulhulaifah. Dia miqat lah. Juhfah ini dia hampir dah dengan Mekah, maka dia adalah satu tempat miqat bagi orang-orang yang datang daripada arah Syam ataupun daripada arah Mesir. Maka sampai dekat situ, kat situ dia ada satu aliran air yang dinamakan sebagai Khazar. Maka Sahal bin Hanif ini, dia telah mandi dan dia merupakan seorang lelaki yang berkulit putih, cantik, tegap, handsome.
mandi kan, dia tengah mandi, dia mandi dekat situ. Maka datang seorang lelaki yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah iaitu saudara kepada Bani Adi bin Ka'ab. Maka ketika itu dia lihat Sahal ni tengah mandi. Dan Sahal ni seorang yang tegap, badan putih, handsome. Maka ketika itu tanpa dia sedar, bila dia tengok macam tu, dia puji. Dia kata apa? Tidak ada yang pernah kulihat sepertinya hari ini, dan sedikit pun kulitnya yang tidak ditutupi. Maksudnya dia kata, Masya Allah, tak ada Masya Allah. Maksud dia kata, cantiknya macam putihnya. Sebab kita dah terbiasa sebut Masya Allah kan? Tapi ini maksudnya dia kata, putihnya, handsomenya, tegapnya badan. Macam tu kan. Maksudnya tak pernah aku tengok orang yang putih macam ni. Dia sebut kepada Sahal ni tadi. Maka kata-kata itu mengakibatkan Sahal ni tadi terjatuh ke dalam air, dan kelihatan gelembung udara dari dalam tempat dia mandi, menunjukkan dia telah tenggelam dan lemas. Bayangkan, orang tu mandi biasa je, tapi bila datang seorang kawan ni puji dia tanpa meletakkan kebesaran Allah, tanpa meletakkan Masya Allah, maka dengan tiba-tiba orang ni tadi jatuh dan terus tenggelam dan ada tanda-tanda seperti dia lemas. Maka aku telah memanggilnya sebanyak 3 kali, tetapi tiada jawapan. Aku segera mendapatkan Nabi SAW dan memberitahu tentang kejadian itu. Baginda segera ke tempat kejadian, dan saya dapat melihat betis Nabi yang putih. Ini maksudnya jenis sahabat ni, dia bila dia cerita tu dengan detail, masa kita tahulah dia benar-benar, maksud dia cerita sekali keadaan. Masa tu aku ternampak betis Nabi yang putih. Maksudnya dia ketika itu dia melihat kejadian tu. Maka dia kata, kemudian Nabi SAW memukul dahaga Sahal yang pingsan. Lalu Nabi berdoa, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Maka Nabi SAW tepuk dada dia dan Nabi bacakan doa ini, yang maksudnya, Ya Allah, selamatkanlah dia daripada panasnya, dinginnya dan rasa sakitnya, penyakit yang disebabkan air. Baginda bangun lantas bersabda, Iza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyurakkib falyubarrikhu fa inna ainal haq. Ini yang Nabi SAW ajar macam mana kita nak elakkan bila mana kita tak sedar boleh menyebabkan berlaku aib kepada sesuatu. Maka Nabi SAW kata apa? Jika seseorang daripada kalian, daripada sahabat-sahabat Nabi, melihat pada saudaranya atau pada dirinya atau daripada hartanya, maksudnya bukan pada diri, pada harta, rumah, kenderaan, atau pada diri, pada kecantikan, nampak handsome ke, rambut cantik ke, mata buta ke kan, gigi putih ke, apa-apalah benda-benda yang dia rasa takjub. Maka ketika itu Nabi SAW kata, sesuatu yang mengagumkan, maka hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya, kerana sesungguhnya air itu benar. Maka nak elakkan sesuatu perkara itu daripada kena air, maka kena diletakkan, doakan keberkatan. Contohnya, Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya intan ni, Masya Allah, Tabarakallah, bersihnya muka, Masya Allah, Tabarakallah, besarnya rumah, Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya kereta. Maksudnya diletakkan keberkatan ataupun pujian kepada Allah ataupun doa keberkatan itu pada suatu benda, kemudian baru disebut. Maka dengan sebab itu kena hati-hati. Kadang-kadang kan baru ni ada kes yang artis tak nak letak gambar anak dan sebagainya, sebab dia tahu kalau letakkan orang puji anak dia, tak dia letak kata Masya Allah dan sebagainya. Maka orang kita yang tak biasa kata macam-macam, tapi benda itu sebenarnya adalah betul. Sebab tu jangan ditayangkan dalam media sosial gambar-gambar yang konon kita rasa nak tunjuk pada orang, tapi kalau orang yang melihat tanpa meletakkan di sana keberkatan ataupun doakan keberkatan, tanpa meletakkan kalimah Masya Allah, maka dia boleh memusnahkan. Macam saya kata tadi lah, macam kita kata gemuknya budak ni, tiba-tiba budak tu tak lalu makan, kurus kan. Dan benda-benda macam ni kadang-kadang ada berlaku dalam masyarakat kita, tapi dia tak sebutlah benda tu aib, tapi itulah sebenarnya hakikat tu aib. Ataupun melihat kepada satu benda, besarnya rumah orang ni kan, istana pun tak besar macam ni, contoh, tanpa dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, kan.
Sebab benda ni dia memang benar-benar akan berlaku. Bagi kita mungkin kita tak sedar, boleh jadi ianya berlaku kepada diri kita, tapi kita tak sedar benda tu sebab kita tak tahu bahawa ini adalah satu penyakit yang berpunca daripada pandangan mata manusia yang merasa kagum, yang tidak dimulakan dengan pujian kepada Allah ataupun mendoakan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Nabi SAW, kan, Nabi ketika mana dapat cucunya Hasan dan Husain, Nabi SAW mendoakan untuk kedua-dua cucu baginda dengan doa. Ini doa yang diamalkan bagi mengelakkan berlakunya aib. Kita tak tahu kan, orang pandang, kita bukan boleh nak paksa orang suruh sebut. Maka ini doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Doanya, a'udzukuma bi kalimatillahi tammah. Maksudnya kita boleh sebut a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maksudnya aku memohon perlindungan. Yang ini Nabi doakan untuk dua orang cucu dia, iaitu Hasan dan Husain, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada syaitan, daripada binatang berbisa, dan daripada ain yang membahayakan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini maksudnya antara doa yang Nabi SAW ajar, yang mana dengan doa ini dia boleh mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit ain. Antara juga dalam saya pernah cari berkaitan dengan ain ini, antaranya adalah dengan antara penyakit ain ini juga kadang-kadang kita tak sedar dia berlaku kepada bayi-bayi kecil, anak-anak kecil yang kadang-kadang kuat menangis je. Pernah berlaku juga dalam sebuah hadis, dikatakan ada seorang budak ni dia datang, dia bawa jumpa dengan Nabi SAW, dia banyak menangis. Maka Nabi kata dia ni kena penyakit ain. Kadang kita tak perasan kan, orang datang tengok anak tanpa ada meletakkan puji-pujian, maka itu juga boleh dijadikan ni. Tuan-tuan boleh rujuk dekat dalam pejabat mufti wilayah yang sebelum ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri, juga dia ada menyatakan beberapa perkara yang berkaitan tentang penyakit ain ini. Kemudian dekat sini dinyatakan antara rawatan penyakit ain, sekiranya seseorang terkena penyakit ain, maka ini antara cara berubat yang syar'i. Yang pertama dikatakan dibacakan dengan ruqyah ataupun doa. Ini antara doa yang kita baca, kata a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ataupun dia kata dekat sini, daripada Buraidah bin Al-Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan dengan sengatan binatang berbisa. Maksudnya penyakit ain itu boleh diubati dengan ruqyah-ruqyah yang syar'i. Baca ayat-ayat Al-Quran, dihembuskan pada air, dan boleh juga diberikan minum kepada orang yang kena penyakit ain. Kemudian yang kedua dikatakan dimandikan dengan air. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, ini yang kita baca tadi, dia kata dekat sini, ketika dia sedang mandi, lalu Amir berkata, aku tidak melihat seperti hari ini kulit yang lebih mirip keindahannya dengan kulit wanita. Tidak berapa lama kemudian Sahal terjatuh, lantas beliau dibawa kepada Nabi. Lalu dikatakan, selamatkanlah Sahal yang sedang terbaring sakit. Baginda bersabda, siapa yang kamu curigai telah menyebabkan ini? Mereka berkata, Amir bin Rabi'ah. Ini dalam riwayat yang lain. Maka baginda bersabda, alama yaqtul ahadukum ahahu idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Kenapakah salah seorang daripada kamu membunuh saudaranya? Seharusnya apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu pada saudaranya yang menakjubkan, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian baginda SAW meminta air, lalu menyuruh Amir untuk berwuduk. Macam tadi kata mandi, antara yang lain juga boleh dengan air basuhan wuduk. Maka Nabi SAW minta Amir ini tadi berwuduk. Maka Amir mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku,
dua kakinya dan bahagian dalam, maksudnya dia basuh kaki, maka ketika itu Nabi memerintahkan untuknya menyiramkan bekas air wuduknya kepada Sahal. Sufyan menyebut, Ma'mar berkata daripada Az-Zuhri, baginda SAW memerintahkan untuk menyiramkan air dari arah belakangnya. Itu antara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab Ibn Qayyim rahimahullah, dia berkata, hadhihi kaifiyah la yantafi' biha min man ankaraha wala man sakhira minha wala man syakka fiha aw fa'alaha mujarriban ghaira mu'taqid. Dia kata kat sini, cara pengubatan ini tidak akan berjaya ataupun tidak mengambil manfaat bagi orang yang tidak percaya kepada penyakit ain. Dia kata ini bukan, maksudnya dia tak percayalah, maksudnya yang ni perlu dengan keyakinan. Maksudnya kalau dia rasa syak, kata Imam Ibn Qayyim, dia kata ataupun orang yang mempersedar-sedarkannya, atau orang yang ragu, atau yang melakukannya dengan sekadar cuba-cuba tanpa meyakini. Maksudnya kalau cuba-cuba rasa tak yakin, maka benda ni boleh tak jadi, tapi perlu dengan keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah SWT. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita rasa tak yakin, kita buat tu main-main, dia memang tak jadi. Saya pernah satu ketika balik ke rumah mak angkat saya. Dulu sekolah di Pahang, ada mak angkat. Tiba-tiba anak dia ni menangis dan sakit. Kan kalau kita belajar Madinah, kemudian dia kata, ini buat apa nak cari orang lain ni, ada Pak Syekh daripada Madinah ni, kita minta dia bacakan doa. Saya kata, apalah aku nak baca, aku ni tak tahu apa kan, tak pernah pula pandai mengubat budak-budak macam ni. Tapi saya yakin, Syekh saya bagi tahu, dia kata kalau macam tu kau kena yakin je dengan Fatihah. Fatihah itu ubat segala penyakit, tapi dengan yakin. Saya kata kalau orang dah suruh, saya pun cubalah. Saya bawa masuk air, letak dalam cawan, saya baca Fatihah 7 kali dengan penuh keyakinan. Ya Allah, bantulah aku kan. Baca Fatihah je, kemudian saya tiup pada air itu. Saya kata, cubalah, basuh muka sikit, bagi minum. Kemudian Alhamdulillah mujarab, jadi. Dan budak ni tadi tak menangis, kemudian demam ni makin okey. Kemudian isteri saya kata, kalau macam tu nanti anak demam, buat je lah. Anak saya demam, saya buat tak jadi. Dia agaknya tidak ada keyakinan tu. Pada orang tu yakin, tapi pada anak sendiri tu mungkin buat banyak kali pun tak pernah anak tu nak sihat ke, tak menangis ke kan. Tapi yang sekali tu jadi. Dah setiap kali balik kalau dia nak nangis, dia suruh saya buat. Saya kata sudah kan, aku bukan bomoh kan. Tetapi dengan Fatihah je. Sebab tu dia dengan keyakinan. Ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya adalah penyembuh kan. Kalau penuh dengan keyakinan, 3 kul yang kita baca, ayat kursi, itu semua adalah ayat-ayat ruqyah yang Nabi SAW ajar, dan dia adalah syar'i. Berbanding dengan kita membaca doa yang apa-apa kita tak tahu, baiklah kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia kata perlu dengan keyakinan. Kemudian antara cara berubat yang lain yang dinyatakan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam ni, dia kata Allah dengan kita membaca ataupun mengamalkan doa-doa yang Nabi SAW ajar, bagi kita mengelakkan diri daripada kena ain. Berusaha berlindung daripada penyakit ain adalah dibolehkan serta ia tidak menafikan konsep tawakal. Ini kerana tawakal adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan melakukan asbab, perkara yang diharuskan atau yang diperintahkan dengannya. Berlindung kepada Allah merupakan pencegahan terbaik daripada terkena penyakit ain, malah dari segala mara bahaya. Nabi SAW memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, seperti mana yang kita baca hadis sebelum tadi, yang Nabi baca, a'udzubika limatillahi tamma, a'udzukuma, yakni aku berlindung kepada Allah atas keduanya, iaitu Hasan dan Husain, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada syaitan dan juga binatang-binatang yang berbisa, dan juga daripada keburukan penyakit ain ataupun yang dah penyakit ain. Ini maksudnya doa-doa yang boleh diamalkan. Dan juga antara pengelaknya adalah dengan kita membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dia kata kat sini penutup dia, maka kami akhiri pencahayaan ini dengan surah Al-Falaq, yang kalau kita tengok kepada maknanya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Maksudnya dia berlindung daripada ni. Maksudnya kalau kita baca Qul a'udzu birabbil falaq ni, sebagai pelindung kita juga sudah memadai, dan dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk
yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Maka ini antara pelindung yang boleh kita amalkan, dan kita amalkan ini, maka insya-Allah Allah SWT akan melindungi kita. Jadi sedikit pengajaran ini kita akan ambil selepas azan insya-Allah. Allahu Akbar,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita sambung sikit berkaitan dengan hikmah dan pengajaran daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Cuma tadi ada penambahan daripada hadis yang disebut ketika mana Nabi SAW mendoakan dua orang cucunya daripada penyakit ain, dengan Nabi SAW menyatakan a'udzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Kemudian Nabi SAW meneruskan hakadha kana Ibrahimu yu'awwidhu bi Ishaq wa Ismail. Maka Nabi SAW menyatakan aku memohon perlindungan untuk kalian berdua daripada kalimah Allah yang sempurna, daripada syaitan, binatang berbisa, dan daripada ain yang membahayakan. Kemudian Nabi SAW menyatakan hakadha kana Ibrahim, dan demikianlah juga dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon perlindungan daripada Allah untuk kedua-dua puteranya, iaitu Ismail dan Ishaq. Maka doa yang sama juga yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim ketika mana dia mendoakan untuk kedua-dua anak lelakinya, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Maksudnya kalau kita ada anak, kita ada cucu, kita takut anak cucu kita kena penyakit ain, mungkin dia comel, mungkin dia sihat, mungkin daripada segi kita nampaklah apa-apa kecantikan yang ada pada dia, maka kita doakan a'udzubika kalau lelaki, kalau perempuan a'udzubiki bikalimatillahi tammah. Kalau untuk diri kita sendiri kita baca je lah a'udzubikalimatillahi tammah wa min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Maka ini antara doa yang boleh diamalkan untuk terhindar diri kita daripada terkena ain. Ataupun kalau kita dengar orang puji, kita nak tunjuk contoh bawa anak kita, dia sebut comel budak ni, kita Masya Allah, kita sebut supaya dia boleh tahu. Ataupun kita nak letak juga gambar cucu kita, kita mulakan bagi siapa yang melihat ucapkanlah Masya Allah terlebih dahulu. Jadi ini yang saya cuba terapkan pada keluarga, pada anak-anak, dan Alhamdulillah anak-anak pun kalau nampak apa-apa semua dia akan mulakan dengan Masya Allah, kita punya pokok dah berbuah, kita punya ni dah, oh Masya Allah cantik, Abi Masya Allah, kakak punya lukisan cantik tak? Dia dah terbiasa. Jadi kalau kita dah terbiasa mulut kita dengan Masya Allah Tabarakallah, kita nampak apa sahaja, inilah yang akan keluar pertama daripada mulut kita, Masya Allah Tabarakallah. Jadi itu antara perkara yang boleh terlindung daripada terkena ain. Jadi dekat sini dinyatakan bahawa ilmu yang memudaratkan seperti sihir dan ain yang disebutkan dalam hadis adalah wujud. Antara sihir tadi pukau lah kan, selain daripada itu pukau, orang nak masuk rumah kan, dulu-dulu nak masuk rumah dia buat pukau sampai orang kat dalam rumah tak sedar, boleh ambil barang dan sebagainya. Kalau sekarang ni diserahkan barang-barang, kadang-kadang diletakkan bentuk tulisan, dia campak benda ke kita tengok, jadi kita langsung terlupa boleh bagi. Maka itu adalah benda yang benar, yang mana wajib kita beriktikad bahawa semua itu tidak dapat menandingi kekuasaan Allah. Maka itu semua adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, maka benda itu tidak akan berlaku. Tetapi dia perlu dengan usaha dan tawakal. Antaranya adalah dengan kita mengamalkan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nak keluar rumah baca a'udzubikalimatillahi tammah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian biasakan, wajibkan diri solat subuh secara berjemaah. Sebab Allah, Nabi dah bagi tahu, orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka Allah yang tawalla alaihi, maksudnya Allah yang akan melindungi dia. Orang nak buat apa-apa pun, maka dia akan terhalang kerana Allah SWT yang melindungi dia. Bahkan orang yang melakukan sesuatu perkara tak baik kepada orang yang mulazamah ataupun yang membiasakan dirinya dengan solat berjemaah, maka orang itu akan diperangi oleh Allah SWT. Kalau tidak di dunia, di hari akhirat dia akan diazab oleh Allah SWT. Sebab janji Nabi, orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka pada hari tersebut Allah yang akan melindunginya daripada perkara-perkara yang musibah ke, daripada perkara-perkara yang tak baik. Kemudian Al-Quran merupakan salah satu penawar dalam menangkis ilmu sihir dan sebagainya. Maka jadikanlah suruhan dan larangan Al-Quran sebagai agenda sepanjang kehidupan di atas muka bumi ini. Macam saya kata tadi, kita yakin je dengan ayat-ayat Al-Quran.
Nak keluar rumah baca doa yang Nabi ajar, baca 3 kul, baca ayat kursi. Dan ayat kursi ni sangat besar fadilatnya kan. Selain daripada ayat yang menceritakan tentang tauhid. Suatu hari Abu Hurairah didatangi seorang lelaki. Dia ajar dekat Abu Hurairah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, kau baca ayat ni, semua jin dan syaitan akan takut. Iaitu ayat kursi. Kemudian lelaki itu pergi. Kemudian Abu Hurairah datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi ada seorang lelaki datang ajar kepada aku. Dia kata, kalau nak elak, nak lindung, nak takutkan, maksudnya daripada gangguan jin ataupun syaitan ini, baca ayat kursi. Maka Nabi kata, itulah lelaki, seorang penipu yang benar. Abu Hurairah pun pelik, siapa dia penipu? Tetapi ketika dia bercakap itu, dia bercakap yang benar. Nabi kata itu adalah syaitan yang menyerupai manusia, dia bocorkan rahsia. Syaitan ni kan penipu, tapi masa dia ajar Abu Hurairah itu, dia bercakap benar. Sebab tu dengan ayat kursi dah memadai untuk kita hilangkan rasa gangguan-gangguan jin dan syaitan ini. Dia memang cukup mujarab, memadai dengan ayat kursi. Kalau masuk rumah baru, bacalah surah Al-Baqarah. Kalau rumah ada gangguan, Nabi kata rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, maka dia akan terlindung daripada gangguan jin dan syaitan. Kemudian Rasulullah SAW mengajar umat Islam agar sentiasa mendoakan keberkatan saudaranya Muslim yang lain. Kita tengok benda yang baik pada kawan kita, kita puji, kita kata Masya Allah, Tabarakallah, moga Allah memberkati. Maka ini adalah ukhuwah Islamiah yang sebenar, iaitu kita mendoakan keberkatan kawan kita pada suatu benda yang baik yang ada pada dia, sekaligus mampu mengikis sifat dengki dalam diri dan hati manusia. Pendidik yang paling baik ialah doa-doa dan zikir-zikir. Doa dan zikir sebenarnya mengajar umat Islam sentiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan doa dan zikir ini kena mulazamah. Sebab tu Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal kan? Nabi kata, wahai Muaz, jangan kau tinggal doa ni setiap kali kau berada di akhir solat. Apa doa dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab bersyukur, untuk ingat Allah, kita kena minta dengan Allah. Kita nak biasakan diri kita ingat Allah, kita kena doa dengan Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan akhirnya persaudaraan seagama amat tinggi nilainya. Macam saya kata bagi tahu tadi, persaudaraan atas dasar akidah ini melampaui segalanya. Sebab dia adalah persaudaraan yang Allah SWT bentuk dengan keimanan. Maka dengan sebab itu, setiap apa yang berlaku kepada saudara kita, maka kita juga akan rasa, dan cubit paha kiri, paha kanan akan terasa. Dia, Nabi kata orang Islam ni antara kalbunyan, antara bangunan, saling lengkap melengkapi. Maka tidaklah dikatakan saudara, kalau sekarang ni mereka diuji, kita rasa selesa, tak ada rasa apa-apa. Biarlah, benda tu kat Palestin, aku kat sini, apa kena-mengena. Maka maksudnya kat situ iman kita ada rasa penyakit. Maksudnya kat situ kita tidak mendapat iman yang sempurna. Kerana Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidak akan beriman seseorang Islam itu bila mana dia tidak menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, dan amalkanlah doa-doa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Itu adalah yang lebih baik daripada beramal dengan suatu benda yang kita tak tahu kan. Cari zikir, penguatlah zikir apa yang tak tahu daripada mana asal usul dia, letak pula lah sesuatu benda atau rumah, letak kerislah, anak menangis dia letakkan pula tali hitam dan sebagainya. Maka itu semua menafikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat yang sebenarnya, Nabi dah ajar kepada kita benda yang sunnah yang boleh kita lakukan, dan setiap benda yang berlaku ada jalan penyelesaian, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah hakikat kehambaan kita yang sebenar. Jadi segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua, dan kita tanggung dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pengajian yang akan datang, kita akan mula masuk kepada mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekadar itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.